Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincangkan mengenai subtopik 4.4 iaitu jadual berkala. Okey, jadi jadual berkala ini digunakan untuk mengelaskan unsur. Dan unsur-unsur ini diisi dalam satu jadual dinamakan sebagai jadual berkala. Jadi mengikut sejarahnya, pada tahun 1869, seorang ahli sains Dmitri Mendeleev telah memperkenalkan sebuah jadual yang dikenali sebagai jadual berkala. Jadi dialah orang yang saintis yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan jadual berkala ini. Yang kedua, dalam jadual berkala, unsur disusun mengikut tertib nombor proton yang semakin bertambah dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Jadi ini adalah prinsip susunan yang digunakan untuk menyusun semua unsur yang ada dalam jadual berkala. Jadi disusun mengikut tertib pertambahan nombor proton. Sama ada daripada kiri ke kanan ataupun dari atas ke bawah. Yang kedua, kolom yang menegak disebut sebagai kumpulan. Menegak ni maksudnya daripada atas ke bawah. Itu dimaksudkan dengan kolom. Di mana semua unsur dalam satu kumpulan mempunyai sifat kimia yang sama. Jadi semua unsur dalam kumpulan yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, seterusnya baris melintang pula disebut sebagai kala. Melintang ni maksudnya daripada kiri ke kanan. Itu yang melintang. Jadi dalam kala pula sifat kimia dan sifat fizik berubah beransur-ansur merentasi kala dari kiri ke kanan. Jadi bila bergerak daripada kiri ke kanan, maka berlakulah perubahan sifat kimia dan sifat fizik. Jadi ini contoh jadual berkala. Kalau kita lihat sini, ini merupakan kolom ataupun laju. Disusun daripada atas ke bawah. Dan kalau kita lihat di sini, kita ada unsur-unsur yang disusun di dalam jadual berkala ini. Dan kalau kita lihat sebagai contoh di sini, kita ada simbol huruf ringkas Fe sebagai contoh. Ini adalah nama untuk unsur kimia ferrum. Sebagai contoh ini adalah ferrum. Kemudian contoh lain kita ada ni Cu. Cu mewakili apa? Mewakili unsur dinamakan sebagai cuprum. Dan kalau kita lihat dengan lebih jelas di sini, kita ada juga nombor-nombornya. Nombor-nombor jalan, kita ingat konsep dia, nombor yang besar sentiasa merujuk kepada nombor nukleon, dan nombor yang kecil akan sentiasa merujuk kepada nombor proton. Jadi sepatutnya ada dua nombor di sini. Tapi cuma contoh diberikan pada kita sini, cuma ada satu nombor. Sepatutnya ada satu di atas, satu lagi di bawah. Jadi itu inilah laju ataupun kolom untuk mewakili kumpulan. Kalau lihat di sini kita ada kumpulan. Kalau kita tengok pada yang ditulis dalam huruf Roman ini secara yang lebih ringkas, kita ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 6, kumpulan 7 dan kumpulan 8. Jadi mereka disusun menegak dalam bentuk kolom. Jadi semua yang ada pada kolom ini adalah kumpulan 1. Semua yang ada pada kolom yang kedua adalah kumpulan 2. Kemudian semua yang ada pada kolom yang ketiga ini adalah kumpulan 3. Dan kumpulan ditulis dalam nombor Roman. Kita ada
kumpulan 1, kumpulan 2 sampailah kumpulan 8. Okey, manakala susunan secara mendatar. Mendatar ini dalam bentuk baris, ini kolom, ini baris, ini kolom, ini row. Adalah mewakili color. Contohnya yang ini. Adalah mewakili color. Dan kita dapat lihat sini ada nombor dalam nombor biasalah, nombor rumi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya kita ada 7 color. Jadi color yang pertama adalah pada barisan yang pertama. Ini kita ada color yang pertama. Iaitu untuk simbol H untuk hidrogen dan He untuk helium. Color ni sebenarnya merujuk kepada jumlah petala ataupun jumlah orbit dalam atom tersebut. Maksudnya untuk unsur dalam color pertama, mereka cuma ada satu orbit sahaja dalam struktur atom mereka. Kemudian barisan yang kedua bermula daripada lithium Li, ada boron, ada karbon, nitrogen, oksigen. Kemudian yang terakhir ini ada neon. Ini adalah unsur-unsur yang berada pada color yang kedua. Maksud color yang kedua, struktur atom, semua unsur yang ada pada color kedua mempunyai dua orbit. Dua orbit yang mengelilingi nukleus. Orbit ini diisi dengan elektron. Samalah dengan color yang ketiga ini. Ini color yang ketiga. Jadi semua unsur dalam color yang ketiga mempunyai 3 orbit ataupun 3 petala dalam struktur atom mereka. Maksudnya kalau kita ambil yang terakhir ini color yang ketujuh, semua unsur dalam color ketujuh mempunyai 7 petala ataupun 7 orbit dalam struktur atom mereka. Okey, jadi sini kita kenal dulu kumpulan. Jadi kumpulan ini, kumpulan 1. Kumpulan 1 ini dikenali sebagai kumpulan logam alkali. Di mana kumpulan 1 ini, semua unsur dalam kumpulan 1 ini merupakan logam yang sangat reaktif. Logam yang sangat reaktif. Dan kumpulan 1 sebenarnya merujuk kepada kuantiti elektron yang ada pada petala yang paling luar untuk unsur tersebut. Sebagai contoh, kalau kita ambil hidrogen. Hidrogen ini merupakan unsur yang paling ringan di muka bumi. Jadi hidrogen cuma mempunyai satu orbit saja, dan pada orbit tersebut ada satu elektron. Jadi bila ada satu elektron, maka dia mudah melepaskan elektron. Sebab itu, semua unsur dalam kumpulan 1 merupakan logam yang sangat reaktif kerana mereka boleh melepaskan elektron mereka dengan mudah. Sama juga dengan unsur yang kedua dalam kumpulan 1, lithium. Lithium mempunyai dua color, dua petala atau dua orbit. Dan pada orbit yang paling luar, orbit yang kedua, dia cuma ada satu elektron sahaja. Jadi dia boleh lepaskan elektron tersebut dengan mudah, maka dia juga menjadi logam yang sangat reaktif. Jadi apa kena ingat, kumpulan 1 menjadi kumpulan 1 kerana semua unsurnya mempunyai satu elektron pada petala yang paling luar. Jadi kalau kita gunakan takrifan itu, maka untuk kumpulan 2, semua unsur yang ada dalam kumpulan 2 mempunyai 2 elektron pada petala yang paling luar. Kalau kita pergi ke sini pula, gunakan takrifan yang sama. Jadi semua unsur dalam kumpulan 3 mempunyai 3 elektron pada orbit atau petala yang paling luar. Yang terakhir, kalau kita pergi gunakan takrifan yang sama. Ini untuk kumpulan 8. 8 maksudnya semua unsur dalam kumpulan 8
mempunyai 8 elektron pada petala yang paling luar. Itu konsep untuk kumpulan. Jadi kumpulan 2 ini juga ada nama khas dia, nama dia logam alkali bumi, masih lagi merupakan logam reaktif. Kerana semua kumpulan 2 ni ada 2 elektron pada petala paling luar dan juga mudah dia menghilangkan elektron tadi, maka dia masih lagi reaktif, tapi kurang reaktif berbanding dengan kumpulan 1. Okey, kumpulan 4. Kumpulan 7. Ini antara kumpulan tadi lah, SPM lah. Kita ada kumpulan 7 di sini. Ini kumpulan 7. Okay. Kumpulan 7 merupakan kumpulan dinamakan sebagai halogen. Dinamakan sebagai halogen. Dan semua halogen adalah bersifat bukan logam. Dan biasanya semua unsur dalam kumpulan 7 ini nama unsurnya berakhir dengan IN. Contohnya di sini kita ada fluorine. Kemudian Cl mewakili chlorine. Br mewakili bromine. I ini mewakili iodine. Jadi semua unsurnya namanya berakhir dengan IN. Okey, seterusnya. Kumpulan 8. Ini kumpulan 8. Kumpulan 8 merupakan kumpulan gas nadi ataupun gas adi. Jadi kumpulan 8 ini, unsur-unsurnya tidak reaktif. Bahkan perkataan nadi ini maksudnya dia tidak akan bertindak balas dengan apa-apa pun. Seperti kita ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radion dan sebagainya. Jadi dinamakan sebagai gas nadi kerana dia tidak bertindak balas dengan kumpulan ataupun dengan benda lain. Kenapa? Rasionalnya kerana kalau dilihat sini pada petala paling luarnya dia ada 8 elektron. Maksudnya petala tersebut telah pun lengkap. 8 merupakan nombor elektron lengkap pada petala selain daripada petala yang pertama. Petala yang pertama jumlah lengkap elektronnya adalah 2. Jadi petala-petala lain jumlah lengkap elektronnya adalah 8. Jadi bila petala paling luar dia mempunyai jumlah elektron yang lengkap, maka dia tidak akan menghilangkan elektronnya dan tidak akan menambahkan elektronnya. Jadi oleh sebab itu kumpulan 8 ini adalah kumpulan yang tidak bertindak balas. Okey, seterusnya antara kumpulan 2, ini kumpulan 2 dan kumpulan 3, di sini 3, ini 2 hingga 3 sini. Okey, kita ada unsur peralihan. Ini ada nombor rumi lah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini merupakan unsur-unsur peralihan. Peralihan apa? Peralihan daripada sifat logam kepada bukan logam. Okey, tengok pula pengelasan secara umum untuk unsur dalam jadual berkala. Jadi kita ada kumpulan 1, kumpulan 3 sampai dah juga logam peralihan ini. Ini merupakan unsur-unsur yang terdiri daripada bahan logam. Kemudian kita ada kumpulan yang bermula daripada kumpulan 3 sampailah pada kumpulan 6. Kumpulan 6 secara mendatar ini ada secara turun, dia turun di sini. Jadi ini merupakan unsur separa logam ataupun semi logam. Di mana unsur-unsur dalam kawasan ini, dalam susunan ini
mempunyai sifat logam dan juga sifat bukan logam. Dan yang terakhir di sini bermula daripada kumpulan pada kumpulan 4, secara mencerun di sini sampailah semua kumpulan 7 dan semua kumpulan 8 adalah bukan logam. Sifat dia bukan logam. Jadi bila unsur bergerak daripada kiri ke kanan, berlaku perubahan sifat dari segi sifat logamnya, semakin beransur-ansur berubah sehinggalah pada sebelah kanan semua sekali adalah bersifat bukan logam. Jadi logam adalah unsur dalam kumpulan 1, kumpulan 2 dan logam peralihan. Separuh logam adalah unsur yang memiliki kedua-dua sifat logam dan bukan logam. Dan bukan logam pula adalah unsur yang berada di atas kumpulan 4 dan juga di sebelah kanan jadual. Ini adalah kumpulan bukan logam. Sekarang kita tengok kepentingan jadual berkala. Yang pertama, ianya membekalkan pendekatan yang teratur dan sistematik semasa mempelajari sifat-sifat unsur. Yang kedua, membantu kita mengetahui sifat-sifat unsur dan kumpulan dengan tepat. Yang ketiga, digunakan untuk meramalkan sifat-sifat kimia dan fizik sesuatu unsur berdasarkan kedudukannya dalam jadual berkala. Jadi itu untuk subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.